Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha wajhillah qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yasir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Berkata Tuan Minal Al-Fatani di dalam kitab dia Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, sehinggalah perkataan beliau muka surat 5 baris yang kedua, dan bahawa kita beriman dengan dikeluarkan orang yang masuk akan neraka daripada ahli tauhid hingga tiada dikekalkannya ahli tauhid padanya pada neraka. Orang yang ada di dalam hatinya satu miskal zarratin daripada iman. Kita percaya, kita beriktikad sebagai seorang Islam, kita percaya setiap orang yang beriman dengan Allah, sekalipun iman dia terlalu sedikit, digambarkan iman dia sebesar zarah, seberat zarah, setimbang zarah. Zarah ni ada maksud sumuk yang kecil, panggil zarah juga. Ada kata zarah ini zarah, yakni atom, benda yang paling halus sekali. Ada riwayat terjemuh dengan sebesar biji sawi. Sawi ni gapo dia tak tahu. Ya, sawi ni kita waktu ubik dia ada macam biji sawi tu halus. Hak penting iman yang terlalu sedikit, ilmu yang terlalu nipis. Yang penting dia percaya Allah Ta'ala sebagai Tuhan, maka ada harapan dia akan keluar daripada neraka Allah Ta'ala. Tetapi kalau orang tak ada iman, maka tak ada harapan dah nak keluar daripada neraka Allah Ta'ala. Sekalipun dia hidup beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun, maka dia akan keluar daripada neraka. Dan neraka bagi umat Nabi Muhammad, neraka bagi orang mukmin yang akan keluar daripada neraka tu, maka orang mukmin tu akan keluar, maka dihapuskan neraka bagi orang mukmin, neraka bagi orang fasik, neraka bagi orang kafir kekal selama-lamanya. Dan bahawasanya ahlul kufri wasyirki, orang yang mengamalkan benda-benda kufur, orang yang ada di dalam hati dia i'tikad kufur dan syirik, yakni menduakan Allah Ta'ala. Beza apa dia syirik dengan kufur? Kufur tidak percaya langsung Allah Ta'ala. Syirik dia percaya Allah Ta'ala, di samping dia percaya Allah Ta'ala, dia percaya ada benda lain sama hebat dengan Tuhan. Contohnya Tuhan boleh menghidupkan orang, maka dia kata siji menghidupkan dia. Dia kata duit menghidupkan dia. Hak ni orang syirik dengan Allah Ta'ala, kekal dalam neraka selama-lamanya. Ya. Bukan syirik khafi dak, bukan syirik khafi ni.
beriktikad satu benda dapat hebat sama dengan Allah Ta'ala, maka hak ni kufur. Syirik. Syirik ni di samping dia percaya kepada Allah, dia percaya juga selain daripada Allah ada kekuatan sendiri. Bukan kata kekuatan asbab. Sebabnya, misalnya sesuatu benda ni ubat dia jadi sebabnya lagu ni. Tak apa. Tetapi kalau dia kata semata-mata benda itu, maka hak tu jadi syirik dengan Allah. Kufur tak percaya. Kufur ni banyak jenis pula. Kufur ada 4 martabat. Ada kufur inat, ada kufur goni, ada kufur ingkar, ada kufur juhud, ada kufur goni. Ada orang tahu Nabi Muhammad tu betul tapi dia tak si beriman. Ada tu dia tak lawan Nabi Muhammad tapi tak si masuk Islam. Dia tahu benda tu betul, dia tak melawan tapi dia tak si masuk Islam. Ada juga. Maka banyak kategori bab kufur ni. Semua tu kekal di dalam neraka Tuhan belaka. Syirik pula ramai orang lain ni syirik. Kufur ni hak jelas lah kufurnya. Hak syirik ni ramai pula menduakan Allah Ta'ala dengan dunia ini. Menyatakan dunia ini gini. Tak ada apa lah. Kalau semata-mata atas dasar asbab, tidak jadi masalah. Jadi kufur ini hak berat sekali. Kedua, syirik. Di samping Tuhan ada benda lain. Kufur tak nampak. Perkataan kafara kufur berasal daripada kalimah kafara. Kafara maknanya kifarak, kemudian kafara ni maknanya kita gali. Kita letak benda kita pun kafar. Tutup, jangan binapok. Maka ada orang tutup Tuhan sehingga tak nampak dalam hidup dia, maka dia jadi kufur dengan Allah Ta'ala. Kufur pula terbahagi kepada 2. Kufur nikmat dengan kufur Islam. Kufur Islam hak kekal dalam neraka, kufur nikmat tidak kekal dalam neraka. Lepas tu dia masuk dalam kategori kufur. Ya. Apa maksud kufur tu kafir? Tak. Maksud kufur nikmat adalah orang yang lupa nikmat Allah Ta'ala beri kepada dia dan dia guna nikmat itu bukan pada tempat dia. Maka hak tu dipanggil kufur nikmat. Kita tidak menggunakan nikmat pada jalan dan tempat dia, tu dipanggil kufur nikmat. Ataupun kita tidak lupa pada benda itu adalah nikmat daripada Allah, kufur nikmat dipanggil. Iaitu dengan cara kita menggunakan anggota tubuh bukan pada tempat dia. Tu dipanggil kufur nikmat. Kufur nikmat ini tidak kekal di dalam neraka. Kufur dan syirik dan orang yang salah iktikad, iktikad sesat pun kekal dalam neraka. Ya. Jika iktikad itu tidak kalau iktikad itu menyalahi dan menyebabkan kufur. Ada iktikad tidak jadi jatuh kufur, hanya jadi fasik saja. Seperti iktikad Mu'tazilah, seperti iktikad Mujassimah, seperti iktikad Wahabi. Maka hukum dia fasik sahaja, tidak jadi kafir lagi. Setiap orang Islam yang keluar daripada ahli sunnah wal jamaah, tidak mengikut ahli sunnah wal jamaah cara faham sahabat dan nabi-nabi, benda hok ada takwil lagi, maka hukum dia fasik sahaja. Tetapi jika dia menyalahi iktikad yang dibawa oleh nabi dan sahabat-sahabat dan menyebabkan kufur seperti iktikad Mujassimah, berkata Imam Syafi'i, al-mujassimatu kafirun. Orang Mujassimah tu hukum dia kafir, hukum dia. Lagu mana maksud Mujassimah? Menjisim ke Tuhan, melembaga ke Tuhan, membentuk ke Tuhan, menempat ke Tuhan. Maka itu dipanggil menjisim, melembaga ke Tuhan. Maka iktikad ini katanya Imam Syafi'i kafir. Kafir kekal dalam neraka. Ya. Kerana apa? Kerana terlalu jauh pegangnya dia berbanding dengan pegangnya sahabat dan Nabi. Kalau semata-mata benda ni ijtihad saja, maka tidak jadi kafir, jadi fasik sahaja. Seperti iktikad Mu'tazilah ke. Mu'tazilah kata
Tuhan ini zat semata-mata, tidak ada sifat. Tuhan melihat zat lah. Tuhan melihat dengan zat. Tuhan buat dengan zat. Tuhan berkeinginan dengan zat. Ahli sunnah kata tak. Tuhan berkeinginan dengan iradat. Tuhan mencipta dengan kudrat. Tuhan melihat dengan basar. Nah, dengan sifat basar. Tak kata zat semata-mata. Jadi kafir tak jadi kafir lagi. Sebab sama-sama kata Tuhan itu berkuasa. Sama-sama kata Tuhan boleh melihat. Tetapi melihat dengan gapo. Khilaf lagu tu hanya fasik sahaja. Tidak menyebabkan jadi kafir. Hal tu orang salah intikad kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kalau salah intikad menyebabkan kufur lah sini. Maknanya. Kalau salah intikad menyebabkan fasik saja, maka insya-Allah ada harapan lagi nak keluar daripada neraka. Lepas tu dosa ke tak pegangin lagu tu? Ya, berdosa. Tetapi tidak kekal dalam neraka. Maka intikad kufur, intikad syirik, intikad yang salah, kekal mereka itu dalam api neraka selama-lamanya. Khalidina fiha nafihi abada, kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan tiada diringankan daripada mereka itu, la yukhaffafu anhumul azab, tidak diringankan, sentiasa berat, diberat, esok kau berat. Dan tiada mereka itu ditilikkan, walahum yunzarun, dan dia tidak dilihat oleh dengan rahmat. Maksud oleh ditilikkan ni, Tuhan tidak melihat dengan kasih sayang kepada orang yang duduk dalam neraka. Apabila Tuhan tidak duduk lagu tu, Tuhan tak tengok dengan kasih sayang dia, maka dia kau sakit. Ni pendapat jumhur ni. Boleh kata ijma' ulama kata lagu tu. Ada pendapat, salah satu pendapat Ibnu Arabi. Seorang ulama nama Ibnu Arabi, dia kata Tuhan apabila masuk ke seseorang ke dalam neraka, maka apabila terlalu lama ia diseksa, maka jadi hilang dah rasa dia. Jadi tak sakit dah. Tetapi dia duduk dalam neraka, tapi kesakitan itu sudah tiada. Kerana terlalu lama duduk dalam neraka. Itu pendapat dia. Maka pendapat ini bagi ahli maksiat rasa Allah teh sikit. Tapi kalau pendapat jumhur dengan Allah beratnya lah. Dan bahawa segala mukmin dikekalkan mereka itu di dalam syurga selama-lamanya juga. Duduk dalam neraka selama-lamanya, duduk dalam neraka syurga selama-lamanya. Orang duduk dalam neraka terbahagi kepada dua. Ada hak kekal, ada tak kekal. Hak tak kekal dia akan berpindah kepada syurga dan dia akan duduk dalam syurga selama-lamanya. Tiada menyentuh akan mereka itu di dalamnya, di dalam syurga payah. Tak ada. Tak ada terasa payah sedikit abuk pun. Tidak rasa payah, tidak rasa penat, tidak rasa susah. Dan tiada mereka itu dikeluarkan daripadanya. Dan jangan bimbang, seorang yang masuk syurga tidak akan dikeluarkan daripada syurga selama-lamanya dah. Jadi tak usah bimbang, bahkan di dalam syurga ni orang itu akan menjadi tuan kepada syurga. Ashabul jannah, tuan punya syurga. Lagu mana tuan punya syurga? Tuhan wik kita dah syurga tu. Kalau Tuhan kata mu duduklah dalam syurga, tapi syurga aku lagi, kita akan rasa tak selesa lagi. Nikmat yang kita kecapi dalam syurga, kita rasa kekok lagi. Kerana Tuhan kata ni milik aku. Mari duduklah sini. Tapi Tuhan nak jaga hati kita. Tuhan kata ambillah syurga ni kat mu. Mu nak buat gapo dia pun. Maka hati kita pun rasa suka, rasa tenang, rasa suka. Gapo dia nak buat pun beres belaka.
Dan bahawa segala orang yang mukmin melihat akan Tuhan mereka itu mereka orang mukmin di dalam syurga. Di dalam syurga ini tempat bagi orang mukmin, bukan Tuhan berada di dalam syurga. Kita sebut dah kaedah kita kalau kita bercakap, kalau kita melihat, tak syarat benda yang dilihat tu berada di tempat orang yang melihat. Contohnya kita melihat perlawanan bola sepak di kedai kopi. Maka orang tak main bola sepak dalam kedai kopi tu acul lebu lah cawe-cawenya. Ya main mana? Tempat dia lah. Maka saya tengok permainan tu di dalam kedai kopi. Ya, betul lah awak duduk dalam kedai kopi tu. Tak semestinya apabila kita kata kita tengok Allah di dalam syurga, kita duduk dalam syurga tu, tak duduk dalam syurga. Kita royak kedudukan kita pada waktu itu, kita berada dalam syurga masa hamba tengok Tuhan. Tak semestinya Tuhan kena duduk dalam syurga. Sebagaimana kita sebut dah, kalau kita bermimpi, kita mimpi tengok ibu kita, pada masa kita mimpi tu ibu kita tak duduk depan kita pun. Lagu tu. Dia kata tengok di dalam syurga tu. Dalam neraka boleh tengok Tuhan? Tak boleh tengok. Saya nak tengok Tuhan dalam neraka tak boleh, sebab Tuhan janji kalau mu nak tengok aku, mu kena masuk syurga. Maka kaedah dia kalau misalnya kita kalau nak tengok wayar kena masuk panggung wayar. Nak tengok duk sini, duk tengok dah tak boleh, ya kena gidak nu lah. Bukan kata Tuhan tak kuasa nak memperlihatkan dia, nak suruh manusia boleh tengok dia dalam neraka boleh. Tetapi Tuhan janji orang masuk syurga saja keistimewaannya boleh tengok Allah Ta'ala. Masuk syurga tu lagu mana pula? Masuk syurga itu hasil daripada amal taat kita. Kalau kita jadi orang baik, bolehlah masuk syurga. Tengok Tuhan tu bukan kerana amalan kita. Ingat, melihat Tuhan itu bukan balasan daripada kebaikan yang kita buat. Kebaikan yang kita buat, syurga saja balasan dia. Tengok Tuhan, itu adalah hadiah, bukan balasan. Dalam Al-Quran kata, apa dia tu? Wa fihi ziyadatun, tak ingat dah. Ziyadah maknanya tambah. Yakni bukan balasan daripada amal, tetapi ia merupakan hadiah. Kerana tak ada amalan yang menyebabkan kita boleh tengok Tuhan. Tak layak untuk dapat balasan sama-sama makhluk boleh. Amalan makhluk boleh balasan makhluk. Kalau boleh tengok Tuhan, itu adalah hadiah daripada Allah. Jadi kita orang mukmin iktikad kita tengok Tuhan di dalam syurga. Kita tidak iktikad Tuhan berada di dalam syurga. Ada sesek Wahabi ni kata, dia kata apabila kita tengok Tuhan dalam syurga, maka Tuhan duduk dalam syurga lah. Oh, pendek akal demo. Kita baca ayat Quran kata, kita ayat Quran kata lagu tu. Mana kata Tuhan duduk dalam syurga? Cutera ayat. Dalam Quran kata kita orang mukmin boleh tengok Tuhan dalam syurga. Ya tak royak kata Tuhan dalam syurga. Maka benda hak tak ada dalam Al-Quran, kita tak boleh iktikad. Kita hanya iktikad benda hak ada dalam Quran. Dalam Al-Quran kata kita boleh tengok Tuhan duduk dalam syurga. Tu sahaja. Tak ada dalam ayat Quran kata Tuhan duduk ada syurga. Tak ada sebut lagu tu. Maka benda hak Tuhan royak kita iktikad, benda Tuhan tak royak kita tak iktikad. Bahkan kalau kita kata Tuhan duduk dalam syurga pula, kita telah menempatkan Tuhan di suatu tempat, sekalipun tempat tu mulia, syurga pun tidak layak, atas harah pun tidak layak berlaku. Kerana apa? Kerana kemuliaan makhluk tidak sama dengan Allah Ta'ala. Sekalipun benda ini mulia, sekalipun masih tidak layak dengan ketuhanan, masih menjadi kelemahan nisbah kepada Tuhan. Dengan mata mereka itu atas barang yang patut dengan jalalnya Allah dan maha suci sifat kamalnya kamal Allah. Jadi kita tengok dengan apa? Tengok dengan mata. Ni mata. Mata ni? Ya, mata ni. Ada ulama kata tak, bukan tengok dengan mata ni. Tengok dengan mata ni. Mata hati.
Hak penting boleh tengok, ya boleh tengok. Maka kalau kita ulama kata, Mu'tazilah kata, kalau kita boleh tengok dengan mata, satu benda boleh tengok dengan mata, berarti benda tu mesti duduk depan. Kerana keedah mata ni melihat berada di hadapan saja. Hodok belakang tak nampak. Lagu mana? Maka kita royak, tengok tu sabit, kaifiat tu tak sabit. Tengok peristiwa melihat Tuhan, ya sabit menurut Al-Quran dan hadis dan akal manusia sabit. Manakala kaifiat caranya, yakni apabila melihat mesti berada di hadapan, kaifiat bertokar, berlembaga, berbentuk, itu tidak sabit menurut Al-Quran, kita tak boleh nak fikir. Ada benda, ada ulama bahas kata, tak kita boleh melihat benda yang tidak bertempat. Di akhirat, kita boleh melihat benda yang tidak berupa, kita boleh melihat benda yang tidak bertempat. Kerana apa? Kerana tempat ini nisbah kepada alam dunia sahaja. Sipir melihat sesuatu yang berlembaga, sipir keedah melihat satu benda mesti berada di hadapan, itu keedah di dunia. Keedah di akhirat lagu lain sipir dia pula. Tuhan boleh buat gini, Tuhan buat gini, maka akhirat sipir dia keedah pula lain berbanding dengan atas muka dunia. Jadi hak benda disebut dalam Al-Quran kita iktikad, benda tak sebut kita tidak iktikad. Dan bahawa kita iktikad ke kelebihan sahabat Rasul, di samping kita iktikad keimanan kita lagi, apakah keimanan kita sebagai orang mukmin ahlu sunnah wal jamaah? Kita iktikad sahabat-sahabat Nabi ni adalah orang yang ada kelebihan di sisi Allah. Jangan kita rasa kita lebih daripada sahabat-sahabat Nabi. Sekalipun kita wali kutuk ke apa dia ke, maka Tuhan kata, Nabi pun pesan, mu jangan rasa mu lebih daripada sahabat-sahabatku. Kita tidak tahu kedudukan siapa dia ke hebat di sisi Tuhan, tetapi Nabi royak sahabat-sahabatku ni ada kelebihan di sisiku. Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku seperti bintang di langit. Mana-mana sahaja mu pilih bintang itu sebagai panduan hidupmu, nescaya kamu akan dapat petunjuk. Sebagaimana bintang pada waktu dunia manusia buat petunjuk kepada arah perjalanan. Kita kalau daripada Madinah, kita akan nampak bintang Mekah. Itu bintang Mekah. Kita jalan ikut bintang tu. Siapa ke Mekah? Orang Mekah nak pergi ke Yaman. Ni bintang Yaman. Dia akan jalan ikut bintang tu. Sebab dulu tak ada panduan, tak ada signboard, tak ada GPS ni, implicit setter ni tak ada. Maka sesak orang kalau tak ada lagu tu. Maka panduan dia saja dia guna bintang. Bintang ni kalau ribut pada pasir pun bintang tetap nampak. Tapi kalau buat signboard, mari ribut pada pasir, kamu tak tahu alik jatuh. Siapa dia nak cakur pasir banyak-banyak? MPKB pun malah cara. Jadi dia guna bintang. Maka Nabi gambar ke sahabat dia seperti bintang di langit. Maka siapa dia pilih salah seorang sahabat, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Ikutlah siapa-siapa dia sahabat-sahabat, kita pilih sebagai panduan, nescaya hidup kita selamat. Kerana apa? Kerana kehidupan sahabat telah diiktiraf oleh Nabi cara hidup sahabat. Sahabat duduk lagu ni, Rasulullah tak tegur. Berarti Rasulullah tak tegur, berarti kehidupan dia Nabi reda dah tu. Tu perjalanan sahabat. Maka orang lain ni tidak rasa kelebihan sahabat. Duk kecek mengenai cerita sahabat. Lah ni 2-3 menjak ni bulan Muharram ni kecek perselisihan di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Kedua-duanya sahabat, jangan kecek. Nabi kata mu jangan kecek mengenai saing-saing aku. Kita kalau orang kecek buruk, kita duk tengah makan nasi kedai kopi.
Tiba-tiba ada mari mak cik kau pak cik mana mari dok kecek mengenai saing kita. Perangai saing mu tak jauh gini dok kata bera-bera. Kita rasa lagu mana? Kita saing dengan dia. Demo tak kata kat ambo, demo kata kau saing ambo. Seru hati ambo weh. Maka Nabi pun royak lagu tu. Wahai manusia, jangan kamu jadi ke sahabat-sahabatku sasaran. Target tepat mu dok kata kat aku. Mu nak kata kat aku dok, tapi mu nak kata kepada sahabatku. Mu jangan buat dia arak. Tepat mu target mu nak kata. Mu kecek-kecek dok kata kok sahabat. Ni. Maka timbul istilah Syiah yang duduk kata sahabat. Duduk kata kok gini macam-macam. Maka dia keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Salah satu sebabnya kerana dia berkata kecek mengenai sahabat. Nah. Kedua, satu golongan pula duduk kata kepada ahli keluarga Nabi. Kita duduk tengah makan nasi, orang duduk kecek mengenai bini kita. Orang kecek mengenai anak kita. Maka kita akan terasa hati. Dahlah ada sahabat tu dia ahli keluarga. Bukan kata ahli keluarga lagi, dia sahabat dah pula. Tiba-tiba kita duk kecek begini dia Syiah lah gapo dia bila masuk kahwin ni Syiah pun tak tahu. Maka kedua-dua kumpulan ni Syiah dan Wahabi ni tak pakar belako. Keluar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Bukan ambo royak, ambo baca kitab ulama saja. Kerana ulama ni orang alim. Kalau demo kata sedap kata kat ambo. Demo tak saya dengar kata ulama dah munggo demo kaya demo ulama gak demo hidup sendiri nah. Ambo nak ikut ulama gitu. Dan aturan mereka itu dan bahawasanya mereka itu adil lagi kepercayaan. Tiada harus yakni haram dimaki. Dan tiada harus kita cela pada seorang daripada mereka itu sahabat Nabi. Maka semua sahabat Nabi itu udul. Kaedah dia as-sahabatu kulluhum udulun. Sahabat-sahabat semua mereka itu adil. Apa maksud adil? Orang baik belaka. Dalam ilmu hadis, apabila sahabat yang meriwayatkan hadis ini tidak ada sahabat muhaddis tanya sahabat ni adil ke, sikoh ke, fasik ke, tak ada orang tanya lagu tu. Apabila kita kata Ibnu Umar, orang tak tanya dia ni fasik ke, dia ni sikoh ke, dak kulluhum udu. Semua orang baik belaka. Tetapi tabi'in saja apabila lalu nama tabi'in, maka orang tanya, tabi'in ni sikoh ke tak? Tabi'in ni orang baik ke tak? Boleh tanya. Sahabat kulluhum udu. Semua adil belaka, tak boleh nak tanya baik ke tak baik. Terima selalu kalau sahabat royak. Dan bahawasanya, tetapi ada satu kitab di dalam ilmu mustalah hadis. Apabila orang itu adil, automatik hadis dia mesti diterima. Ya, tu kaedah. Waktu jumhur kata lagu tu. Ada satu kitab ahli sunnah wal jamaah juga. Dia kata adil tidak menunjuk ke dhabit. Sahabat tu orang baik, tapi kadang-kadang dia meriwayatkan hadis tertukar. Kita tak nafi kebaikan dia, tetapi kadang-kadang tidak dhabit, dia tukar. Maka ada tak sahabat tukar meriwayatkan hadis? Ada dia kata. Maka kita apabila kita percaya sahabat tu adil, betul. Tapi tak semestinya dia akan dhabit. Kerana syarat di dalam hadis sahih ada 5. Pertama, apa dia? Awaluha sahihuwa wa mattasal. Isnaduhu wa lam yushazza au yu'al. Yaruhihi adlun dabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Katanya Baik Kuniyah kata,
Mestilah perawi itu yarwihi adlun. Mestilah merawikan, menceritakan hadis itu adalah seorang yang adil. Betul adil. Adlun, dobitun, kena dobit pula. Dobit sama ada dobit hafalan ataupun dobit sadri. Dobit sadri, hafalan ataupun dobit kitabi. Maka ada sahabat ni jujur, betul. Adil. Tetapi kadang-kadangnya beriwayat ke hadisnya bertukar juga. Tidak jadi masalah. Kita tidak mempertikaikan keadilan dia, tetapi dari sudut dobit sahabat pula. Tetapi kebanyakannya, ujumhurnya apabila kata sahabat tu adil, kita tak pertikai dah dobit dia, semua dia sebut tu jala betul berlaku. Dia kata lagi kepercayaan, tidak haram kita sumpah kepada, kerana apa? Rasulullah larang kita mengkeji, maki kepada sahabat-sahabat. Dan bahawa khalifah yang sebenar. Memang benar khalifah ni. Ada yang kata khalifah yang pertama, tapi dia bukan khalifah yang sebenar pun. Sudah. Syiah punya pukulan. Khalifah sebenar Sayyidina Ali. Sekalipun Sayyidina Abu Bakar memegang tampuk khalifah yang pertama, dia bukan khalifah yang sebenar. Dia merampah daripada Sayyidina Ali. Rasulullah pesan dah Sayyidina Ali menjadi khalifah lepas pada hamba. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar. Lepas Sayyidina Abu Bakar, naik Umar dah pula. Lepas Umar naik Osman dah pula. Kepak baru naik Sayyidina Ali. 3 orang ni merampah hak Sayyidina Ali. Orang ni kafir kerana tak dengar kata Nabi. Sudah habisnya balah. Siapa dia mikir lagu ni? Syiah ni siapa dia? Tak tahu mari mana Yahudi mabuk daripada Yaman, nama Abdullah bin Sabah, mengasah ke ajaran Syiah dipanggil. Dia ini adalah pembawa fitnah di antara orang-orang Islam. Dia muncul pada zaman Sayyidina Ali. Dia pergi daripada Yaman, dia asal daripada Yaman, Yahudi Yaman, nama Abdullah bin Sabah, pergi ke Kufah. Pada masa tu Sayyidina Ali berada di Kufah. Pemerintah Islam asal berada di Madinah, Sayyidina Ali pindah ke Kufah, maka dia pergi kepada Sayyidina Ali nak dapat jawatan. Tetapi Sayyidina Ali dok tengah sibuk nak uruskan negara, tak cara ke dia, maka dia terasa hati dengan layanan Sayyidina Ali. Maka dia pun merancanglah satu perancangan yang sangat besar nak menjahanamkan Sayyidina Ali dan orang Islam. Lagu mana? Dia sebut hadis-hadis, dia ayat cerita hadis-hadis, dia reka hadis-hadis kelebihan Sayyidina Ali. Banyak. Paku dia ajak manusia taksub kepada Sayyidina Ali, mendewakan Sayyidina Ali, mentuhankan Sayyidina Ali, sehingga timbul istilah Jibril tertukar wahyu sepatutnya kepada Sayyidina Ali, patut tukarnya gelak lagu mana tak tahu, nyawikon kepada Nabi Muhammad. Asalnya dia nak marah kepada orang lain, habisnya jajak Sayyidina Umar ni pih ya, Sayyidina Abu Bakar ni pih ya, Sayyidina Osman, Rasulullah dia petika lagi pokok Syiah. Maka jadi kafirlah dengan sebab tu. Maka kita ahli sunnah wal jamaah khalifah yang sebenar. Ya. Benar dah dia ambil. Ya, dia tak merampah hak orang dak. Sayyidina Ali pun bai'ah Sayyidina Abu Bakar. Sekalipun dia bai'ah tu lewat suku pasar, tapi dia iktiraf Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Siapa dia kita? Sayyidina Ali tak ada kata gapo dia. Demo koya nak membela Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lepas Sayyidina Osman baru dia naik khalifah. Dia tak ada pernah melawan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, tak pernah pun. Maka jangan buat panda-panda cerita karut. Kata Sayyidina Ali tak setuju dengan perlantikan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni antara teman Rasulullah paling rapat sekali. Bahkan dalam kitab-kitab menyebut, ada satu kitab bercara mengenai kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Sebuti kitab hadis-hadis kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Sebuti kitab hadis-hadis Rasulullah puji Sayyidina Abu Bakar. Satu hari Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Ali nak masuk rumah Rasulullah. Masuk pintu. Nak masuk rumah Sayyidina Rasulullah. Maka dua-dua orang itu berhenti tepi jalan. Tepi pintu rumah. Katanya Sayyidina Abu Bakar kata, masuk dulu lah. Demo ke, sepupu demo ke. Masuk lah, jumpa Rasulullah dulu.
Sayyidina Ali kata dia dah. Demo lah masuk. Demo ke orang saing lama. Maka dia duk puji dua-dua orang tu. Dia kata Rasulullah pernah sebut mengenai kamu wahai Abu Bakar. Dia kata apa? Dia kata semua pintu masjid tutup belaka kecuali pintu Sayyidina Abu Bakar. Buka pintu dia pintu lain tutup belaka. Oh, kelebihanmu rapat dengan Rasulullah. Banyaklah hadis Rasulullah puji Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pernah dipegang tangan Rasulullah waktu ni. Sayyidina Umar lagu ni. Rasulullah kata kami akan dibangkit dalam keadaan lagu ni. Rawak tangan akak tangan Sayyidina Abu Bakar. Maka banyak hadis. Sayyidina Abu Bakar royak pula. Rasulullah pernah pujimu ke Ali. Ali Madinatul Ilmi wa Ali yubabuha. Ana Madinatul Ilmi. Aku Madinatul Ilmi wa Ali yubabuha. Macam-macam dok puji sepupu begini. Macam-macam. Hidup pada puji dua tu. Tak masuk dah. Tak masuk. Orang ni kata masuklah dulu nak jumpa. Orang ni kata tak boleh. Demo nak ambil puji gini. Nyoba dia. Maka Rasulullah dengar badi-badi puji. Kita ni dok badi keji, dok badi marah, dok badi gapo. Tiba-tiba kita kata kita ikut Sayyidina Ali. Tiba-tiba kita kata kita ikut Sayyidina Abu Bakar. Nipu kau kecek lagu tu. Sama-sama sahabat tak ada pernah buat lagu tu. Sayyidina Ali, anak cucu dia nama Abu Bakar pun ada. Kita koya ikut Syiah, kau gapo dia? Beci nama Sayyidina Abu Bakar, beci nama Sayyidina Umar. Anak Sayyidina Ali penuh nama Abu Bakar, nama Umar, nama tak ada masalah bukan kata apabila beci Syiah ni maka nama pun tak boleh bui. Dia kata habaib daripada Yaman tu Syiah. Syiah lagu mana nama Umar. Lepas tu mari pula nama Abu Bakar. Allah Rabbi. Tak dia kata dia nipu. Pok dia ni nipu dia. Dia buat lah nama Umar. Dia nipu nyama jadi ahli sunnah jemaah. Lama sangat nipu akhir sekali jadi sunnah dia. Tengok ya asal Syiah tapi dia nipu kuat lah jauh sekali dengan sunnah gitu. Nipu kohong kecek tak tahu alik ili alik jatuh. Maka bukan perangai sahabat lagu tu. Memang khalifah yang sebenar dia. Kemudian daripada Rasulullah, siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian lepas daripada Sayyidina Abu Bakar, khalifah sebenar juga. Tak ada rapah-rapah. Tak ada. Sayyidina Umar Al-Faruq. Kemudian tak rapah-rapah. Cuma ulama khilaf. Afdalnya, hak ni sepakat dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abu Bakar nombor 1, Umar nombor 2. Osman dengan Ali khilaf dari ahli sunnah pun jemaah pun ada. Ada kata Ali dulu baru Osman, ada kata Osman dulu baru Ali. Dari sudut martabat kemuliaan dia gitu. Dari sudut khalifah Sayyidina Osman ketiga. Tak ada khilaf ulama, tak ada khilaf. Sayyidina Ali pun taat dari Osman. Bila masuk kata, bahkan Sayyidina Ali perintah ke anak dia Hasan bin Husain cara kepada Sayyidina Osman. Ketika peristiwa ada orang nak bunuh khalifah, Sayyidina Ali kata, gigi. Khalifah kita nak kena bunuh. Cara Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan bawa pedang. Cara ada orang nak bunuh khalifah, tunggu gak. Nak kata caranya kita ngaruk kursi koda, nya tipu di iblis belako-lako. Nak tipu oleh hawa nafsu, semangat tak tahu ali ili alif jatuh. Dan kemudian Ali yang murtada radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Ali. Satu martabat dia. Semua orang ni ada dipuji Tuhan, dijamin syurga oleh Allah Taala. Kita ni hak tak tahu syurga neraka lagi dok kecek sedap ni masalah ni. So kodok wuduk jika ada minyak zaitun di anggota wuduk, hukum dia sah, tak ada masalah apa dah. Lagu mana ukuran untuk kita melitah tengah orang semaya, adakah lebih sikit daripada tempat dia sujud? Ukuran dia adalah 3 hasta daripada tapak kaki dia. Lebih daripada tu bukan kawasan orang semaya. Hanya kawasan orang semaya itu 3 hasta, yakni sepanjang sejadah sahaja.
Lebih daripada tu bukan kawasan semaya. Berarti kalau orang semaya tengah, depan ni boleh lalu, ya boleh lalu, boleh gapo dia. Jadi kodok ke Nabi ada lari, jangan lalu depan orang semaya. Hadis tu kena kepada 3 hasta daripada kaki orang semaya. Atas pada tu bukan. Cuma tak molek main depan orang semaya mengganggu khusyuk dia. Sekalipun tak kena hadis ancaman kata litah orang semaya, tapi kalau kita duduk main, duduk buat depan tu, ganggu dia nak semaya. Nah. Ustaz, saya tak ada minat dah belajar akademik, nak masuk pondok, mak ayah tak wi. Suruh habis ke SPN, CJ api, CJ pada masa apa. Sebab sekarang tingkat tepak apa yang perlu saya buat. Gini. Terus ke taat dengan ibu bapa kita ambil SPN, tidak dosa ambil SPN. Mak ayah kita tak pernah suruh kita buat maksiat. Ambil SPN ni bukan maksiat. Lepas tu saya nak ngaji fardu ain, ngajilah fardu ain, cari masa, cari tempat, lah ni ada live, ada gapo dia, cari masa. Bukan ngaji pondok tu wajib, tak wajib. Siapa dia kata ngaji pondok wajibnya? Ngaji fardu ain tu wajib. Tetapi biasanya tempat hok ngajar fardu ain di pondok-pondok. Maka kita kata wajib belajar di pondok ni maksud wajib belajar fardu ain. Kalau tak masih pondok pun tak dosa, tetapi belajar fardu ain. Carilah siapa-siapa dia, betul ke akidah kita. Gitu dah. Jadi boleh buat dua-dua, belajar fardu ain dengan belajar SPM. Adakah betul berdoa dengan asma ismu azam sangat mustajab? Ya, betul. Pas saya berdoa tak jadi, bukan ismu azam dah tahu. Ada pokcik tu royak ismu azam, ismu pokcik tu. Nama pokcik tu bukan nama Tuhan tu berkali. Nama gitu. Ustaz, apa itu fana? Boleh cerita kau tentang orang fana ni macam mana? Fana ni hilang deria rasa, hilang hawas, hilang fikiran, yang wujud gerakkan dan panca indera hanya gerakkan Tuhan semata-mata. Maka ada cerita? Tidak ada cerita. Kerana orang tak boleh nak rasa, tak ada cerita. Orang fana ni tak ada cerita. Pas cerita siapa dia? Cerita Tuhan semata-mata. Cerita saya tak ada pada masa tu. Kalau orang fana seminggu bukan cerita dia. Cerita Tuhan semata-mata. Maka pengalaman kau gapo dia tak ada. Cerita lagu mana tak ada. Tu orang fana. Kalau masih rasa sedar diri tu masih tidak fana lagi. Ketika fana tu lagu tu. Bagaimana cara untuk panjangkan nafas ketika mengaji selalu semput tak cukup nafas? Pertama berlatih sebut satu suara dengan satu nafas. Sepanjang mungkin. Bagi bawah pula. Berlatih senapah sepanjang mungkin. Esok berlatih lapah lagi. Kedua, dua suara dengan satu nafas. Duk berlatih tu. Ketiga, tiga suara dengan satu nafas. Ikutlah. Oh, betul tiga suara dah. Kedua, latih naung dalam koloh. Selai pala dalam koloh. Selai pala dalam koloh, naung. Wow, naung derah. Biar pecah koloh tu. Nah. Tu. Lepas tu, jangan makan benda yang menyebabkan suara kita tersekat. Makan benda pedas. Makan somtang. Makan miam pelapau. Makan gapo dia. Makan ikutlah suara sekat. Makan ikut makan benda pedas dan berminyak. Makan benda minyak. Ayam goreng, ikan goreng, semua goreng. Jala goreng, sekuk goreng, semua goreng je belakang. Tak boleh makan benda minyak. Ketiga, jangan makan belacan. Sambal ada dah lah pedas dah. Hok belacan pula. Tak tu ambil suara. Sebab belacan ni dia pegang suara. Jadi kita sebut bismillah. Jadi lagu tu. Jadi tasawuf. Dah kaji lagu tu. Jadi tak tu ambil suara. Maka kena berlatih. Jadi suara tu terdengar. Maka lepas tu berlatih nafas dah. Nafas duduk tahan. Sama mana? Lepas tu lembuh kat mulut.
latih. Tu insya-Allah mudah. Ustaz, korek hidung ni batal kodok dalam semaya. Kalau korek yang membatalkan wudu, batalkan puasa. Kalau bos sini tak batal. Tak batal. Tapi kalau pop sini lekat. Sudah. Sudah. Lekat sekadar ni memang batal. Puasa pun batal, semaya pun batal. Apa amalan nak bagi cerah mata? Pertama, makan carrot susu kau ikutlah air carrot. Makan kunyah saja kau, buat salad kau, buat air jus carrot kau. Keduanya baca doa. Fakashafna ankarito akafa basarukal yauma hadid. Buat gini siuk. Sini. Maka sapu mata. Niat supaya Allah Taala cerahkan mata. Kedua, jangan tengok benda cerah, lapu, matahari, handset, jangan tengok. Tengok benda hak tidak ada cahaya ni. Tengok buku, kertas, benda neutral. Lepas tu suka tengok benda warna hijau, tengok pokok, tengok daun, tengok gapo, pokok warna kelabu dia. Tengok daun dia tu. Tengok rupuk lagu tu. Boleh kau zikir dalam hati, dalam bilik air? Boleh. Dan sunat zikir, tak putus. Sekalipun dalam bilik air. Boleh kau nak minta ijazah istighfar kabir Sidi Ahmad bin Idris. Tariqah Ahmadiyah Idrisiyah. Istighfar kabir dia minta ijazah, jadi ambil ijazah ke istighfar kabir milik Sidi Ahmad Al-Idris. Sebagaimana ambil terima daripada guru-guru ambil. Jika seorang itu buat maksiat yang menyebabkan Tuhan tak terima amalan 40 hari. Lepas tu dia bertaubat. 40 hari lagi kau tak terima amalan dia. Kau apabila taubat dia berhenti dah. Apabila taubat berhenti dah lah. Hak ni bagi orang yang tak taubat maka 40 hari kesal dosa dia. Tapi kalau dia ada taubat, Tuhan berhenti ke selalu kesal dosa tu. Minta ijazah selawat Nuril Mubin. Sudah mana so. Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tak tahu. Anak tak nampak selawat tu duduk mana. Ya kena anak tergambar dulu baru nak beri ijazah. Kalau tidak tak nampak. Ya duduk dalam gapo. Tahu dah lagu Sallallahu Rabbuna. Dia petik dalam mana? Kitab kau milik siapa dia. Jadi anak tak boleh nak ijazah tak tergambar. Kadang-kadang nasyid zaman dulu. Rekod selawat nasyid zaman dulu ke? Maulana ya Maulana. Nasyid minta ijazah juga ngambur. Seloklah ijazah nasyid. Ya kadang-kadang sirah selawat ni kita tak tahu, tak boleh nak ijazah dah. Jadi selawat Nuril Mubin ni minta maaf tak tergambar mana sumber dia ke gapo. Kalau kita tahu mungkin kita boleh. Mau ijazah selawat amalan hok mana taing mati taing kita mati Nabi ada sebelah. Taing timbek amalan Nabi ada sebelah. Taing titia sirok Nabi ada sebelah. Taing semacam Nabi ada semacam dengan kita. Duk sebelah macam. Selawat gapo dia lagu tu. Hamba pun nak. Hamba tak tahu selawat gapo dia yang menyebabkan Nabi. Ya bukan kata hok di akhirat dunia pun kita nak duduk Nabi biar Nabi duduk sebelah juga. Lagu mana nak suruh Nabi duduk sebelah? Amal ke sunnah dia. Maka di tubuh kita penuh dengan Nabi Muhammad. Di kepala kita ada Muhammad. Di tubuh kita ada Muhammad. Nak mana lagi bukan kata sebelah. Kanan kiri atas belakang depan belakang ada Muhammad belakang. Kita duduk tepat pun tepat Muhammad. Muhammadi habis semua. Ni bukan kata duduk sebelah dah. Ni berat pada tu lagi. Jadi amal ke sunnah Nabi. Pada masa orang tinggal semua Nabi Muhammad. Tak sih Nabi Muhammad duduk di kepala dia tinggal. Tak sih Nabi Muhammad di payu-payu dia tinggal. Maka jauh dia dengan Muhammad. Tiba-tiba apabila titia sirok nak Nabi Muhammad duduk sebelah. Tak tahu payah juga. Jadi sekurang-kurangnya biar ada gak Muhammad duduk di kepala kita pun tak apa dah. Lagu tu. Apa hukum seorang melebihkan orang lain berbanding ibunya sendiri? Hak ni kita tak tahu. Ni masalah keluarga dah ni. Bapa seorang anak merasa orang lain lebih daripada mak ayah.
Kadang-kadang silap mak ayah juga, kadang-kadang kita tak boleh nak kata. Memanglah Nabi sebut, akhir zaman anak-anak lebih percaya kepada kawan-kawan berbanding pada ibu bapa. Tetapi apa sebab anak tu rasa selesa? Anak tu rasa bahagia duduk dengan orang lain berbanding dengan kita. Ada kita buat satu benda menyebabkan dia itu tu. Maka biasanya anak ni dia akan suka duduk dengan mak ayah dia. Dia rasa terancam, dia rasa akan ditipu, dia rasa akan dikhianati apabila dia berada di luar. Tapi apabila bertukar keadaan lagu ni, kita kena cek diri kita. Bapa jadi lagu ni. Anak tu bapa lebih ke orang lain tu kena tanya hukum dia. Dia tanya bapa. Hukum ke apa dia? Anak tu lebih ke orang lain berbanding pada ibu. Ni ibu tanya lagu ni. Jarang anak tanya lagu tu. Maka kita tak boleh nak benar sangat juga, kena tanya keadaan dan suasana. Sepatutnya anak mesti hargai ibu berbanding orang lain. Ustaz, masa solat Jumaat kampus saya tu imamnya baca surah sejadah. Lepas tu nya sujud sejadah dah pula. Semua pakat sujud sejadah hari tu. Batal qada semaya Jumaat tu. Gini. Kalau tu imam awal-awal dia niat lagi nak baca surah sejadah dalam semaya Jumaat dan dia baca dan dia gerak saja nak sujud, batal selalu semaya semua ke. Tapi dia tu imam hari tu nya koya akak takbir Allah Akbar alif lam mim allazina wa hum la yastakbiru sejadah mau baca surah sejadah dia pun sujud, tak apa hukum dia. Dan apabila tu imam sujud, kita boleh sujud, tak jadi batal. Ustaz, ada dalam hadis kata sebaik-baik wangi adalah kasturi. Misik bahasa Arab. Jadi adakah dikira sunnah dan macam mana cara nak pakai minyak atar dengan betul? Minyak atar pakai dengan betul boleh berlaku pakai minyak atar lagu mana pun. Biasa minyak atar ni orang pakai di nadi sini. Comot sini. Ni nadi kita. Tujuan dia apabila nadi ni dia gerak semacam bau tu akan kekal lama. Kalau kita tek tempat hok tak ada nadi sini ko maka dia tak kekal lama. So, kedua Nabi pakai minyak atar di tapak tangan. Wa kafu Mustafa kalwardi nadi. Tapak tangan Rasulullah seperti mawar embung pagi. Dia kata, mawar, pohon bunga mawar, kalau pagi kita tengok air embung tu, Allah, jamuh. Tapak tangan Rasulullah keluar di nadi. Seperti war bunga mawar. Mana Rasulullah pakai di minyak tapak tangan? Bila dia pakai? Kita nak pakai time makan nasi. Lugalah nasi jadi pahit. Biasa dia pakai minyak atar lepas makan nasi. Lepas makan nasi pakai di tapak tangan. Tak apalah. Moga kita tak makan ke apa dia. Jadi pahit. Pakai tapak tangan. Sebab apa? Sebab sahabat cium tapak tangan. Lagu tu. Dalil cium tapak tangan. Sebab sahabat kata bau sini keluar di nadi. Bau dia. Bau wangi seperti misik katanya sahabat tapak tangan Nabi. Kaf Rasulullah tapak tangan. Jadi nak pakai kot tapak tangan ikut sunnah. Maka bau yang Nabi puji, maka kita masuk ke benda itu dalam kategori sunnah, yakni anjuran Nabi. Macam makanan sunnah lah. Makanan ni sunnah ke, makanan ni sunat ke, makanan ni apa? Benda yang Nabi sebut mengenai kelebihan dia. Nabi puji. Maka kita masuk ke benda-benda ni dalam kategori makanan, kalau dah makan insya-Allah dapat pahala sebab Nabi puji. Cadbury boleh makan tak berdosa. Pepsi boleh makan tapi Nabi tak puji. Makan tu tak jadi dosa, tapi ada makanan Nabi show, Nabi galak ke. Maka kita masuk ke makan ni dalam kategori sunnah. Maka kalau kita jual Cadbury boleh pahala juga. Kita jual Cadbury, kita jual Coca-Cola nak cari nafkah, boleh pahala. Tapi kalau kita buat jual barang lagu ni hok Nabi show, pahala dia serupa tak dengan jual? Lain. Sebab tu orang duk jual makanan sunnah, peralatan sunnah,
anak panah, benda-benda sunnah. Nah, buat apa lagu tu? Sebab nak dapat pahala lebih berbanding jual benda hak Nabi tak suruh. Boleh pahala juga kita tak kata hak ni, ni jual beli kapit. Dok kita tak royak lagu tu. Boleh pahala juga, tapi jual makin sunnah tu maksud dia. Syekh Wahabi kata jual barang sunnah ni penunggal agama. Nah, dia kata guna hadis untuk melariskan jualan dia. Kita sebut hadis tu nak royak benda ni ada kelebihan. Sekurang-kurangnya orang beli tu tahu Rasulullah puji benda ni. Tu saja. Bukan nak melaris tu atas pandai demo jual laris lah. Bukan kata kita nak tunggal agama. Nah, dia hak tunggal agama tu ngaji tinggi-tinggi, ambil doktor, cari jawatan dengan ahli dunia, nak ambil pitih banyak-banyak. Jadi jawatan pensyarah, jadi mufti, jadi gapo, ngaji agama, nak tu tunggal agamanya. Bukan kata jual barang sunnah Pak Ria ni jadi tunggal agama dah. Ada juga orang sesak. Nah, rupanya dia penunggal agama sebenarnya. Guna agama bukan nak sebar agama tu tapi nak cari ni. Yastaruna bihi samanan qalila. Dia jual agama hak dia ngaji 4 tahun, 5 tahun PhD dia kerana nak ambil ni. Samanan qalila. Harga yang murah. Gapo dia harga murah? Dunia. Orang 4 juta pun murah lagi nisbah dengan akhirat. Patut demo ngajar sungguh, sebat sungguh agama tapi demo pergi terkekai kok jawatan. Hak ni penunggal agama. Dia ambil agama, dia duduk atas agama, peralat ke agama, buat tunggangnya dia. Hak tu hak salah. Bukan hak duk jual siwak, hak duk jual barang sunnah, hak duk jual agama ni. Hak ni pula penunggal agama. Caya. Demo tu penunggal agama sebenarnya. Kena betul sikit pahaman masyarakat ni. Kadang-kadangnya percaya kok kakak tu juga. Guk naga mana, apakah hikmah bernazar? Apa beza hal menazar dengan tidak menazar? Menazar ni amalan sunat jadi wajib. Pahala dia tentu lebih berbanding dengan amalan sunat. Kita kerja tu ke tepuk besi. Dalam Islam ada kok amalan ayat Quran yang perlu diamalkan dalam proses bagi dalam kerja besi. Dalam kerja besi ni ada dalam Al-Quran surah Al-Hadid, surah besi. Surah ni khah kecek mengenai besi. Maka di Malaysia kita kecek besi maknanya kecek mengenai keris. Ada orang syarah ayat ni turun mengenai keris. Kita tu kat belak dalam Quran ada keris. Cari tak ada pun perkataan keris. Apa ada perkataan besi? Besi tu keris. Tak boleh juga buat gitu. Nampak terbolah juga dia mau tafsir lagu tu. Tetapi Allah Ta'ala kata wa anzalna hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'un linnas. Dan kami turun ke besi-besi. Sama ada besi itu besi melilih. Orang panggil besi melilih. Apa maksud besi melilih? Satu gunung dililit oleh besi. Gunung hok besar-besar tu kalau kita gicit ada besi melilih dia. Melilih. Itu panggil besi melilih. Kita ambil besi tu. Sebab besi itu sangat kuat, dia pegang gunung tu jadi kuat, jadi gagah, panggil besi melilih. Besi tu, dia ada besi melilih. Kalau kita tengok di gua-gua ada besi lagu tu. Besi tu dia pegang, bukit tu jadi kerah. Maka besi itu sangat kuat, ambil buat keris, buat gapo, mudah tikai orang mati selalu. Nah, besi melilih. Kalau besi itu cair, dia panggil besi leklai panggil. Besi leklai, titik tak orang tak ada besi leklai. Macam-macam. Kalau besi jadi lagu ni, toko lagu ni, dia panggil besi kerkesani. Ada besi jadi gold ni, macam-macam jenis besi. Hak tu hewi. Tapi Tuhan puji besi. Tuhan sendiri. Hak mencipta besi tu, Tuhan kata, fihi ba'sun syadidun wa manafi'un linnas. Padanya kekuatan yang sangat hebat. Wa manafi'un linnas. Dan manfaat yang sangat banyak bagi manusia. Maka apabila baca ayat Quran tu, macam-macam jenis besi. Maka baca ayat ni 11 kali pada besi. Nak masuk di keris, nak masuk di pistu, jaga orang masuk di pistu. Orang masuk di keris senjata biasanya ayat ni surah Al-Hadid. Selawat 3 kali, selawat wis sedekah Fatihah kepada Nabi Muhammad, wis salam kepada Nabi Allah Daud. Assalamualaikum Nabi Allah Daud alaihi salam. Hamba nak buat besi, nak buat keris ni supaya jadi manfaat kepada hamba, boleh jaga agama, boleh jaga akhirat. Boleh bela agamamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna kau tak ingat dah hamba. Nama gitulah Al-Hadidah fihi ba'sun wa syadidun. Baca 11 kali, tok depan tu siuk di besi tu.
Biar tak nampak masuk kat dia pun, siuk saja. Niat ke senjata kita tu buat alat untuk membela agama kita, untuk menolong orang yang kena zalim, untuk menolong orang-orang Islam. Niat lagu tu, bukan kata suruh dia pergi cicir orang. Tak. Niat lagu tu insya-Allah boleh pahala. Siapa? Insya-Allah besi kita akan jadi lagu lain. Jadi amal tu dah. Ataupun bacalah gapo-gapo, ada doa ni, satu doa ni doa Nabi Daud tetapi bukan doa bab besi. Doa nak pelembut hati orang, lagu lain lah, tu bab lain pula dah. Oh ni kena bawa gapo dia Suk giabok pula ni. So kodok solat kalau darah pijak yang mengalir sudah letak ke kapah, darah macam pacak gitu, darah pacak kali. Mengalir tak apa, so hukum dia sebab darah kita sendiri di Ustaz, ustaz sebut. Bukan ustaz. Ustaz, kalau nak sedekah baca ayat suci kepada arwah perlu sebut nama ke tak? Ya. Hak penting perlu sebut dia tu siapa dia. Tak sebut nama, tak apa kita tak ingat nama. Nama apa dia? Kita pun sebut nama ayah fulan bin fulan. Okey, boleh dah. Hak penting biar ada nau ta'yin panggil. Siapa dia nak suruh? Tak boleh. Saya hadiahlah pada baca pahala Fatihah ini kepada sesiapa yang berkehendak. Siapa dia? Jadi tak boleh lagu tunya. Kalau kita hadiah kepada mukminin dan mukminat umum. Tetapi kalau nak hadiah secara khusus kena sebut nama dia. Ikutlah kalau kita tak kenal nama dia kita sebut. Hak penting orang akan kenal. Malaikat tak tahu kadah kita sebut mak jiran saya hak meninggal kemarin. Saya hadiah ke pahala. Kita tak tahu nama dia. Tak apa. Hak penting ada bentuk pengenalan bagi si mati hak kita tuju ke. Betul tak? Perjalanan hidup ini takdir atau pilihan. Jika takdir, adakah zalim Allah Ta'ala membuat hambanya hanyut di dalam dosa? Gini, masalah perjalanan hidup ini adalah takdir Allah Ta'ala. Tetapi sekalipun kita di dalam takdir, tetapi Tuhan beri kebebasan kita di dalam takdir. Sekarang kita rasa kita duduk sekarang, duduk kursi atas kursi ni. Ada orang paksa tak kita duduk? Tak ada. Kita nak gerak ni. Tak ada orang paksa ni. Anak nak duduk lagu ni. Anak rasa bebas sebebas-bebasnya. Sekalipun anak berada di dalam takdir Tuhan, tak akan keluar daripada takdir Tuhan, tetapi manusia bebas memilih di dalam takdir. Kenapa hal tu? Manusia bebas, ya, bebas di dalam takdir. Bukan bebas sehingga boleh keluar daripada takdir, tak boleh keluar, tapi dia bebas. Jangan apabila kita kata manusia di dalam takdir, maka dia rasa sepi, macam kena terpaksa gitu. Tak. Bebas kita. Maka bebas ini adalah pilihan. Maka apabila seorang itu pandai memilih di antara nasi lauk ikan dengan nasi lauk ayam, jangan persalahkan Tuhan apabila kita memilih maksiat. Jangan kata Tuhan pula pilih apabila maksiat. Allah Tuhan takdirkan saya dalam maksiat. Bapa nasi lauk ayam lauk ikan, bapa dia mau tak saya ambil ikan, Tuhan takdir ayam macam kat hangpa. Kau tu pula bahasa menipu kohong. Ambil kayu katok atas pala 14 kali. Bapa dia mau katok hangpa, Tuhan takdir dah, jangan marah. Pasti dah jadi pengaruh kecil lagu ni. Maka sebenarnya kita bebas ada usaha dan ikhtiar, tetapi masih di dalam takdir. Jangan sengkau Tuhan uduh-uduh, jangan sengkau Tuhan akan mati ke kita dalam maksiat. Jangan duk sengkau lagu tu lah. Sengkau comel-comel dengan Allah. Ana inda zanni abdi bi. Aku di sisi sengkau hamba-Ku denganku. Betul kau lepas mandi wajib tak perlu ambil wuduk lagi? Ya, jika mandi wajib saat ni kita tak buat benda-benda yang membatalkan semaya. Kita tak setuh kemaluan, kita tak ketuk, kita tak gapo dia, maka mandi wajib saat ni boleh kita derek semaya lalu, tak perlu ambil air sembahyang lagi. Kalau imam solat zuhur terlebih rakaat berdiri dah, lepas tu makmum tegur macam mana nak buat? Duduk mulalah tu imam tu. Nyo, apa duk kerah lagu tu? Duduk semula. Kau baca tahiyat belah kerah lagu tu. Duduk. Allah panjang salah. Ambo pergi majlis ilmu, patu ambo langgar SOP, pas langgar SOP, pas masuk majlis, pas masuk masjid, patu kena nyakit, pas penyakit jadi jakit kat orang, pas jakit jadi orang dah lawe kerajaan, pas jadi korok pada jakit. Dosa kodok. Perbuatan lagu ni. Panjang cerita dia. Dia nak royak kata ambo mudarat ke orang sekeliling ni, kira kau jadi kerja tak betul. Gini.
Sekarang penyakit yang yakin, jangan cari penyakit yang yakin. Demo yakin ada masjid ada penyakit. Kalau yakin haram pergi masjid. Tok imam, tok bila, mufti, wali haram masuk dalam masjid. Kalau penyakit ada dalam masjid. Tapi kalau tak yakin, tak boleh kata haram. Kedai kopi, demo yakin tak ada penyakit. Tak yakin juga dia ada juga kena kedai kopi. Bapa boleh masuk kedai kopi? Bapa masjid tak boleh masuk? Sudah, mana saya tahu? Sudah, tak tahu. Pak kita pergi kena nak kata lagu mana? Bagi tak nampak. Dia kata Nabi dulu, makan bawah. Nabi lari dah mari masjid. Sebab apa? Mengganggu orang baru saja bukan penyakit. Nabi lari dah jangan mari. Hak tu yakin mengganggu, yakin memudaratkan orang. Tetapi dalam masjid ni tidak yakin. Kalau yakin baru haram. Hak ni ulama kata qiyas ma'al farid. Menghukum ke qiyas ma'al farid wa farraqal ulama panggil. Maka telah menghukum ke qiyas ma'al farid. Qiyas tak betul. Berarti kawasan yang tidak diyakini ada penyakit. Sekalipun ada toh mohon berlaku penyakit, tetapi tak boleh kita kata semata-mata pergi situ dosa lalu. Maka demo penyebab ke selebar. Nak tahu lagu mana? Hamba tak dapat, hamba tak boleh jalan. Tempat lain boleh pula, tempat masjid tak boleh pula. Sudah. Ni masalah ni. Ni pecah kepala lah ni orang duk kaji tak tahu mana alik ili alik jatuh. Jadi jangan buat double standard. Double standard ni buat dua status, dua kasta. Jadi kalau tempat lain pun boleh pergi jaga SOP, apa salah masjid? Pergi jaga SOP, tak salah apa dia. Orang pergi masjid bersih. Orang sehat-sehat pergi masjid. Kedai ikan tempat kotor, tempat gapo dia, tempat penyakit, boleh lepas pula. Jaga SOP. Lo ni jaga keselamatan, jaga kesihatan, jangan sebarkan penyakit. Kalau tempat tu rasa aman, okey boleh tak apa. Terkena kita nak kata lagu mana? Lagu tu. Kadang-kadang orang 5 dus dah kena. Kena lagi nak tahu lagu mana. Maka sekarang dalam percubaan, dalam kajian, jangan cepat menghukumkan ni salah ni betul ni kau mak dengar kajian ke. Semua tak sih penyakit, semua tak sih mati, semua tak sih covid, semua nak duk bahagia belaka. Tak ada orang, memang orang tu tak betul sangat kalau nak pergi sebar penyakit. Memang orang tu jahat betul, nak pergi bahayakan diri dia. Tak ada orang lagu tu hamba rasa. Orang gila tak sih penyakit. Dia telah tanya, dia mau nak penyakit? Tak ada, orang gila sekalipun dia sakit. Pelik sungguh. Ustaz apa hukum cahaya ke benda seperti tumbuhan atas asbab penyembuh jatuh syirik kodok. Cuterai gak syirik tu lagu mana? Kita kata ada benda sama hebat dengan Tuhan tu jadi syirik. Kalau kita kata air melu ini menghilangkan dahaga, hamba pun minum misalnya. Bapa setiap kali hamba mengajar, kalau hamba dahaga air hamba minum air melu. Bapa? Mesti ada di hati hamba, melu ni dapat menghilangkan dahaga hamba. Kalau tidak, hamba kekoh kayu ni dah, kekoh kayu, kekoh komputer. Kalau hamba iktikad komputer tu, apa hamba pergi minum air? Kafir dah ustaz minum air tu, kafir ustaz. Iktikad lagu tu. Do asbab ke? Maka lintas hati sekadar asbab tidak jadi kafir. Dalam kitab Tok Guru Haji Daud Bukit Abah, Al-Aqaid wal Fawaid, rujuk situ. Ahlus Sunnah wal Jamaah ni ada 5 martabat. Antaranya martabat iman orang lalai. Lagu mana iman orang lalai? Kita ni lalah. Kita percaya Tuhan ada. Kadang-kadang hidup supaya Tuhan tak ada. Kita percaya Tuhan kuasa. Buat kerja duk kuasa kita kuasa pacik. Orang tidur. Ya iktikad dak Tuhan kuasa. Tak iktikad. Bangun acu bangun tidur. Ngucap semula. Demo saat ni tidur, demo tak iktikad dia Tuhan kuasa. Kafir pada masa tidur. Tak ada. Maka iktikad orang lalai dipanggil dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia panggil iktikad orang awam. Tu kena mengaji. Martabat iktikad hok jadi kafir sungguh lagu mana? Hok peringkat lalai, tidak jadi orang arif, tidak jadi orang ingat Tuhan, lain pula. Lagu tu. Jadi semata-mata tumbuhan ada memberi manfaat tak apa, asbab dah. Kalau setubuh masa qada puasa Ramadan lepas kena kiparak juga ke? Kiparak puasa ni suami saja ke kedua-dua? Gini. Kiparak lelaki saja, kalau time qada dia setubuh pula. Pelik sungguh. Pas kena kiparak pula tambah 2 bulan. Dak.
Setubuh boleh puasa saja kena kifarat. Tain qada setubuh 14 dah pun tidak payah kena kifarat Boleh qada kita doa pada saing kita bukit Islam wi hidayah. Molek lagu tu. Kalau boleh biar ada setiap dalam hati kita tengok orang kafir doa supaya dia dapat hidayah mula-mula. Apabila Tuhan wi hidayah insya-Allah dia akan jadi baik. Nah, jangan doa dia jadi baik awal. Kalau betul-betul kita sayang kepada dia, doa dia jadi hidayah. Biar dia masuk Islam. Jangan doa mudah-mudahan dia dapat harta banyak boleh sedekah kamu. Ngagut dah tu. So kodok kalau solat sunat dalam keadaan duduk, hukum dia boleh. Tetapi dapat separuh pahala semaya sambil berdiri. Gano nak cuci tanam uri, orang beranak lagu mana? Beranak, waktu ambil uri dia, ambil cuci-cuci, dipaik apa bersih buih darah dia apa semua, ambil asal logo, ambil garis apa dia, buku-buku, ambil kertas mudah. Kertas, jangan plastik. Plastik dia lambat, sebab plastik dia lambat hacur, benda tu jadi bau. Cari benda yang cepat hacur seperti kertas, buku dengan ataupun paper bag kau dia panggil kertas tu, bubuh tanahlah mana-mana. Sebab dia anggota manusia, macam tubuh manusia mesti dimuliakan. Jangan tu kosi-kosi, tok kat bakar api bakar, tok wajib tapi lagu tu tok moleklah sunatnya tu. Ni deh lagu tu. Patu bubuh kalai boleh tak? Kalai, paku, tuku, pembaris, bubuh serbai dah tu, bubuh sebeh kemunggah. Ada orang zaman dulu deh. Apa letak paku tu nak suruh dia besar tu mandam maku, boleh jadi tukar. Ni apa letak sodak ni? Biarlah nanti besar pandam nano. Lepas tu ni apa rice cooker ni letak nak suruh cekak lagi lah. Benda lagu tu kita nak kata lagu mana, benda tak wajib buat pun, tak tahulah lagu mana yang mikir lagu tu nak suka juga. Boleh qada sekali niat qada sekali puasa sunat hukum dia boleh. Ada qada doa khusus untuk lekatkan zikir Allah. Zikir Allah tu zikir. Allah. Berlatihlah lama-lama insya-Allah dah. Minta dengan Tuhan ya Allah beri hamba istiqamah menyebut namamu. Boleh qada berdoa menggunakan perkataan zat Allah. Contohnya ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan zat kasih sayangmu aku memohon. Macam mana cara berdoa guna zat Allah? Doa guna zat Allah. Nabi kata qul Allah wa du'ur Rahman ayyaman tad'un falahul asmaul husna. Sebutlah nama Allah, sebut nama Rahman. Mana-mana mu pilih daripadanya semua ada nama asmaul husna belaka. Guna asma dia. Kerana kita panggil orang, panggil tuai kau panggil nama. Misalnya seorang itu panggil Karing. Karing. Kita guna nama, panggil Zat. Kau kita panggil Zat, kita nak guna Zat. Zat. Berlembaga. Ada orang itu? Kau Zat. Mari dia. Zat. Dah. Ya kena panggil nama lah sebab kita nak panggil Zat. Maka tu kita panggil nama dia. Kau panggil Zat. Wah payahlah. Berat tak tahu amro tak biasa dengar panggil guna nama Zat. Ustaz ada tak zikir yang boleh halal daripada melakukan maksiat? Zikir Allah. Ataupun zikir hamba duk sebut dah dulu. Mushunat dipanggil. Mushunat. Allahu ma'i mim. Shin Allahu syahidi. Allahu hadiri ha. Nun Allahu nazirun ilayya. Qaf Allahu qaribun minni. Sebut mushunat. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu nazirun ilayya, Allahu qaribun minni. Baca dari hati. Buat gitu semacam. Mudah bahasa Melayu, Tuhan hidup berhati kamu. Sebut di hati kita. Tuhan hidup berhati itu, Tuhan hidup berhati. Kita sebut sampai hati kita pula bunyi. Maka setiap kali nak maksiat kita akan jadi gep selalu. Wallahu a'lam. Ikhlas zahir batin, angkat bala daripada umat, akak penyakit, turun ke kesembuhan, turun ke penawar. Wa ila hadratin nabi.